Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar petang-petang macam ni? Tengah nak pergi jogging musim hujan, tengah hujan sejak 2-3 hari ini. Saya nak kongsikan tajuk hari ini adalah tentang Benji meninggal di penjara Medan. Ya, di penjara Medan seorang pelakon yang hebat, dia meninggal kerana asma di penjara Medan. Jadi saya nak kongsikan petang ni macam mana ya orang yang kita puja, seorang artis yang bagus lakonannya, tiba-tiba masuk penjara kerana kes dadah. Ditangkap itu dan dipenjarakan selama 12 tahun, hampir 12 tahun. Namun tahun ketiga beliau telah meninggal dunia ya. Pada tahun ketiga beliau telah meninggal dunia, meninggalkan seorang anak dan beliau telah bercerai. Anaknya 12 tahun. Jadi apa yang kita belajar daripada kejadian tersebut ya? Benji telah meninggal dalam keadaan asma. So perkara yang menyayat hati adalah beliau dalam penjara dalam keadaan tertekan, tidak boleh jumpa anak. Yang kedua, beliau tidak mempunyai wang untuk membeli alat ubat untuk asma kerana harga ubat tu di sana RM300. Artis-artis ramai bantu beliau dan akhirnya beliau sudah keadaan sangat teruk dan meninggal. Okey, ada berbagai persepsi pasal kematian beliau. Saya melihat secara peribadi semua orang akan meninggal lah, cuma cara yang berbeza. Yang kedua, kita ni ada satu sikap setengah orang, saya harap bukan follower saya, bukan kawan-kawan saya yang saya kenal, sikap suka menilai, suka buat judgemental, suka menghukum kematian dalam penjara dalam keadaan buat salah, dihukum dan kematian ni tidak mulia lah ya. So saya nak bagi tahulah, kita ni kan perjalanan kita ni masing-masing ada cerita masing-masing. Bukan siapa dia untuk kita nak kata siapa kita sebenarnya. Siapa kita nak kata pasal dia. Kita ni pun ada survival kita. Kita tak tahu pengakhiran kita macam mana. Kita tak tahu kita akan dijemput macam mana. Jadi kita tak tahu dia berakhir dengan beliau dalam keadaan sakit, dikifarahkan segala dosanya. Beliau juga baca Quran. Beliau juga tidak dapat membuat kesalahan, dosa dan sebagainya kerana terperangkap dalam penjara, kena ikut peraturan dan sebagainya. Kita tak tahu pemergian beliau macam mana. Hanya Allah yang tahu. Jadi satulah, bukan dia saja, siapa saja bila kita nampak musibah, kita sekurang-kurangnya sebagai hamba kita doakan dia. Sebagai saudara seagama kita doakan dia. Benji ni tak ada kena-mengena dengan saya. Cuma saya selalu tengok lakonan-lakonan beliau ni hiduplah. Beliau adalah anak seorang pelakon sangat terkenal, Azian Idawati, yang menang banyak anugerah. Benji pun menang anugerah lelaki popular. Namun pemergian beliau ini adalah satu asbab untuk pergi ya, nak jumpa Allah ya. Saya untuk motivasi kita selalu sebut, nak masuk syurga kena mati dulu. Jadi kita tak tahu nasib kita ya. Jadi kita ambil iktibar pemergian beliau, apa yang kita boleh tolong. Mungkin kita tak boleh bagi kewangan, kita tak boleh bagi dari segi lain. Kita tolong dari segi doa. Kita sedekahkan Fatihah sebagai tanda cinta saudara seagama ya. Semoga beliau dalam keadaan yang tenteram dan husnul khatimah ya. Benji ini dalam perjuangan dia, dalam lakonan dia telah banyak watak-watak yang membina masyarakat sebagai kesedaran. Yang watak yang satu drama bersiri tentang dia jadi budak cacat ya. Lakonannya hidup ya. Mungkin lakonan beliau tu tidak menggambarkan situasi sebenar, namun di luar ini mirip seperti itu ada. Jadi kita sama-samalah ambil iktibar supaya kita tidak jadi seperti itu, terhindar, dan kita perjalanan hidup kita cantik dan berakhir dengan husnul khatimah ya. Pemergian beliau dalam keadaan sakit, pemergian beliau selepas ibunya meninggal, ayahnya masih ada. Kalau ikutkan aib pada ayah dan keluarganya, tomahan yang beliau boleh terima. Kita jangan suka-suka nak kritik orang ya. Entah pemergian beliau lebih mulia daripada ramai orang. Jadi beliau telah pergi, episod beliau telah tamat. Apa saja beliau dengan Tuhan, dan kita pun ada penghitungan kita dengan Tuhan.
Setiap kejadian yang berlaku, setiap hari apa-apa yang berlaku, kita ambil iktibar untuk kita nak jadi orang yang lebih baik dan membantu orang jadi lebih baik. Semoga dengan kebaikan yang kita beri pada orang lain menjadikan kita juga lebih baik, ya. Itu adalah antara perkara yang saya nak kongsikan kejadian ini, supaya kita jangan ambil sisi negatif, kita ambil sisi positif dan timbulkan keinsafan untuk kita menjadi seorang hamba yang lebih baik, ya. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Siapa yang suka, jika anda suka, kongsikan, sharekan kepada kawan-kawan yang lain, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.